Terima kasih Tan Sri. Soal pendek aja. Saya nak tanya, semenjak ditubuhkan Akta Tabung Haji ni 1995, benarkah akta ini tak pernah dipinda untuk membuka laluan kepada aktiviti pelaburan? Kerana asas penubuhan tabung haji ini tidak bermotifkan keuntungan, hanya untuk mengkoordinasikan urusan mengerjakan ibadah haji. Ini antara yang persoalan pokok. Maknanya semakan saya tidak pernah ada pindaan daripada semenjak ditubuhkan 1995. Dan saya rasa ada baiknya juga klarifikasi ini diberi. Dan lanjutan pada itu memang soal orang kata benchmarking dari sudut menjangkit kepada soal corporate decision dengan izin untuk pemberian gaji dan sebagainya. Ini persoalan asas. Saya semak satu perkara, keputusan untuk pemindahan pendeposit kepada kumpulan wang. Ini perkara yang menyebabkan skop tabung haji ini jadi luas sehingga akumulatif pendepositnya mencapai ratusan bilion. Jadi saya nak tanya daripada asas penubuhan tadi. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Sebelum saya menjawab Pasir Mas dan juga Pulau Selangor tadi, saya Indah Mahkota belum lagi. Sebab Indah Mahkota tanyakan bahawa sejak daripada penubuhan tabung haji ditubuh pada 1963, hampir 50 tahun kita ditubuhkan. Kita telah meminda beberapa kali akta pertubuhan ataupun akta tabung haji tersebut. Dulu memang fokus mata-mata untuk mengambil bayaran pendeposit bagi tujuan menunaikan ibadat haji. Tetapi selepas daripada itu kita lebarkan untuk tujuan perniagaan, pelaburan dan sebagainya. Dan balik kepada Kuala Selangor tadi, saya sebutkan kepada awal dalam jawapan penggulungan belanjawan ini, saya katakan tadi bahawa kos-kos yang di luar daripada kawalan kita. Sebab itu kalau kita nak recapkan, kita nak ikatkan dengan satu jumlah yang dah tak boleh menganjak, ianya merupakan satu jumlah yang pada saya payah untuk kita sebutkan yang demikian. Seolah-olah kita memaksa untuk tabung haji menerima kerugian. Kerana kos seperti mana penginapan, dia bergantung kepada pasaran semasa. Mungkin zaman dulu, bahkan tabung haji diwujudkan sejak daripada zaman naik kapal layar, naik kapal air. Dan saya yakin kalau seperti mana yang berhormat Kuala Selangor sebutkan tadi, untuk tujuan kalau sebelah sana dapat memerintahkan, mohon supaya janji ditepatilah, ya. Kalau sekiranya dapat begitu, katakan untuk supaya dapat boleh recap, saya tak nampak bagaimana logiknya di situ. Kerana untuk penginapan, dianya adalah merupakan hal yang di luar daripada jangkauan dan juga daripada pengaruh kita. Yang keduanya ialah kapal terbang. Begitu juga dengan kapal terbang, sebab kapal terbang kita tak buat secara terus kepada tabung mas ataupun pihak airline tertentu saja, tetapi kita buka tender. Bahkan pada tahun yang lalu kita ada beberapa belas syarikat yang memasuki tender untuk mendapat tambang, dan kita memilih yang paling baik dalam arti kata bukan saja harga, tetapi baik dalam ketika pengurusan pentadbiran, kemampuan penggantian kapal terbang dan sebagainya. Jadi termasuk juga penginapan hotel kita tender, termasuk makan dan minum sebagainya. Sebab itulah saya ulang sekali lagi pada Dewan ini bahawa kos yang kena ialah sebanyak RM9,980. Ini kos yang dikenakan kepada jemaah haji muassasah, RM9,980. Tetapi kos sebenarnya untuk operasi pada tahun ini ialah RM15,150. Maknanya kalau dinilai di sudut itu sekalipun, kita telah pun meletakkan suatu kebajikan yang cukup tinggi kepada jemaah dengan kita membayar kepada mereka kembali RM5,170 untuk supaya dapat menampung dengan sumbangan daripada kita. Walaupun para pandangan ulama mengambil kira, ada yang berpandangan haji man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk sampai dan dengan mengira termasuk kos dan sebagainya. Dan bagaimanapun, kalau saya nak buat secara perbandingan, ahli-ahli yang berhormat, secara perbandingan lah, ya, Indonesia
dia mengenakan kos sebanyak 15 ke 18 ribu, tetapi kemudian diberi balik duit untuk makan sebab mereka tak menyediakan makan, di mana kos yang dikenakan untuk pengangkutan dan penginapan ialah sebanyak 9,600 ke 11,000 ringgit. Ini Indonesia, dan bahkan bilangan hari di Tanah Suci ialah sekitar 39 ke 40 hari. Dan jarak, ini satu hal. Kenapa mungkin ada boleh dikurangkan? Kerana jarak penginapan mereka ialah 2.5 km dan ada yang sampai berdekatan dengan Shisha, Azizia yang sekitar 8 km jaraknya. Jadi penempatan-penempatan ini akan lebih jauh daripada Masjidil Haram, akan lebih rendah kos bayaran dan sebagainya. Dan untuk kemudahan yang lain ialah kemudahan perubatan oleh Indonesia dan makanan sendiri. Singapura ialah sebanyak 680 jemaah haji, dan kos yang dikenakan tidak termasuk tiket penerbangan. Kos yang mereka kenakan tiket asing iaitu RM11,211 ke RM28,755, dan bilangan hari di Tanah Suci ialah 30 hari dan jarak sekitar 150 meter. Dan kemudahan perubatan, makan disediakan 3 kali sehari. Dan Thailand 13,300 dengan jumlah jemaah sekitar 15,000, dan mereka tinggal di sana sekitar 40 hari, dan jarak daripada hotel ke Masjidil Haram sekitar 1.5 km. Kemudahan perubatan dan makan sendiri tanpa diberikan makanan. Ya, dan Indra Mahkota bangun. Sekejap saya habiskan. Brunei sebanyak RM25,029 ke RM41,298, di mana bilangan harinya untuk berada di Mekah, Madinah, iaitulah 28 hari ke 29 hari. Jadi kos yang dikenakan 25 hingga 41 ini, masanya ialah 28 ke 29 hari, dan jaraknya ialah sekitar 100 ke 500 meter, dan kemudahan perubatan dan makan 3 kali sehari. Dan Filipin, jumlah jemaah haji 6,000 orang dan kos sebanyak RM11,830, dan tempoh bilangan di Tanah Suci iaitulah 33 hari, dan jarak di antara hotel dan juga masjid 2.5 km, dan kemudahan perubatan dan juga makan sendiri. Ini secara perbandingan yang saya buat. Sekejap, Indra Mahkota dulu. Menteri, kesemua mereka itu tidak ada tabung haji, Ya. Menteri. Kesemua mereka itu tidak ada seumpama tabung haji. Jadi Menteri telah mengingatkan tadi, compare apple dengan apple. Jadi kita berpaksikan bahawa kita ada pelaburan di situ. Dan dengan caruman itulah kita membuat keuntungan. Ya, Musyarakah bil gharam wal ghanam. Ya Muhammad Kuala Selangor, saya sebut kata apple tu maknanya yang menguruskan haji sama haji lah. Itu yang saya maksudkan. Cumanya dia tak ada tabung. Different. Yalah. Terima kasih pasal yang Muhammad tolong fahamkan Dewan. Ya, secara ringkas. Tadi yang Muhammad ada sebut dalam masa beberapa minggu ada pertambahan 19,000 pencarum baru. Saya tak tolak kemungkinan itu, memang betul. Sebab Perdana Menteri umumkan dalam belanjawan yang caruman daripada EPF akaun 1 atau 2 boleh dipindahkan RM3,000 secara serta-merta untuk tujuan mendaftar untuk mengerjakan haji. Ini dari sudut pengumuman ni memanglah baik, tapi nampak ada percanggahan yang sangat besar di sini, kerana pihak yang berhormat sendiri yang mengetuai, yang menjaga portfolio untuk awal tabung haji ni tahu yang jumlah menunggu sekarang sudah hampir melebihi 300,000 penunggu ataupun senarai menunggu. Pencarum sendiri pun kata pemegang akaun sudah mencapai 1 juta lebih orang, dan 81%, saya tak nafikan 81% itu memang tujuan dia untuk melabur. Walau macam mana pun pengumuman melalui belanjawan itu bukan tujuan untuk menggalakkan untuk menabung atau untuk melabur. Itu untuk tujuan memberi galakan untuk persiapan awal untuk mengerjakan haji, dan kita menyediakan layanan pengecualian cukai yang agak baik dari sudut itu. Jadi
nampaknya sekarang motif yang diumumkan tu dengan matlamat tabung haji itu bercanggah. Saya tidak tahu apakah jaminan kita bagi kepada orang yang memula berdaftar kerana memindahkan akaun daripada EPF atau KWSP kepada tabung haji itu semata-mata tujuan mereka ni untuk melabur semata-mata dan dia masuk dalam lingkungan 80% penabung-penabung lain, ataupun memang niat mereka ni kerana nak mengerjakan haji. Kalau begitulah anggapan mereka, saya tidak menolak kemungkinan mereka telah pun tersilap faham, kerana mereka tu sebenarnya dianggap sebagai penabung untuk tujuan pelaburan, kerana mereka tidak termasuk dalam kluster atau kota untuk tujuan menyediakan mereka untuk pergi haji. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Indam Mahkota. Sebenarnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, jumlah terkini 1 juta lebih orang mendaftar itu mungkin apabila dia mendengar bahawa tak dapat untuk pergi dan sebagainya. Tapi suka untuk saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat, dia jumlah pendeposit ini ataupun penyimpan untuk dia ada dua. Satu pendeposit yang untuk tujuan pelaburan, satu lagi untuk tujuan pergi haji. Dia ada beberapa faktor, kerana dibenarkan budak-budak sekolah rendah pun untuk turut sama menyertai, dan minimum bayaran ialah RM2. Jadi oleh kerana minimum bayaran RM2 itu, dia menyimpan daripada awal sekarang untuk mengejar tempoh bila dia sampai dewasa, dia berdikari bekerja. Jadi sehingga sampai umur 30 lebih campur lah, ya. Tetapi apapun, saya suka nak maklumkan bahawa ini merupakan mungkin kesedaran masyarakat supaya mereka bersiap daripada awal. Jadi bukan soal pencanggahan. Saya melihat bahawa memang betul sebagaimana kata Yang Berhormat tadi, jumlah yang begitu banyak membimbangkan kita untuk supaya mereka tak dapat nak pergi pada tempoh masa yang telah sampai kepada umur. Tapi saya selalu sebut kepada Dewan ni juga, ada orang yang kita bagikan kelebihan dan juga janji kita yang berumur 75 ke atas. Tak tahulah sampai ke tidak umur kita, dia akan menjadi prioriti balik. Untuk 75 ke atas, dia prioriti untuk supaya dia dapat menunaikan ibadat haji lebih daripada orang lain. Dan untuk maklumat, 75 ke atas, 75, 80, 80, 85, 85 ke 90, kita ada lebih kurang hampir dekat 12,000 orang, 11,000 lebih daripada jumlah yang umur yang macam tu. Begitu juga kita menggunakan pendekatan yang lain, iaitu kita tidak membenarkan untuk supaya bila yang baru balik haji, dia tak dibenarkan daftar sehinggalah mencapai tempoh 5 tahun. Maknanya yang dah pergi haji 5 tahun, dia tak boleh pergi untuk berdaftar, sebab kalau tidak jumlah dia akan meningkat lagi.